Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid semua? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar pendidikan Islam bidang akidah. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Allah bersifat sama. Allah bersifat sama. Baiklah, apa maksud Allah bersifat sama? Pada minggu lepas kita sudah belajar Allah bersifat sama, yang mana Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar bermaksud Allah boleh mendengar setiap perkara yang ada di dalam dunia ini, termasuklah perkara-perkara yang tersembunyi. Contohnya bisikan hati manusia. Allah boleh tahu, sama ada kita menipu, mengumpat, ataupun berburuk sangka dengan orang lain. Kerana sifat Allah adalah Maha mendengar, tiada perkara yang tersembunyi daripada pendengaran Allah. Jadi baiklah, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran pada minggu lepas dengan topik yang baru, yaitu berkaitan dengan hukum beriman dengan sifat sama Allah dan juga kesan meyakini Allah bersifat sama. Hukum beriman dengan sifat sama Allah ialah wajib. Kita wajib percaya bahawa Allah bersifat Maha mendengar dan pendengaran Allah tidak terbatas, yang mana Allah boleh mendengar setiap sesuatu perkara yang ada di dalam dunia ini. Oke, baiklah. Seterusnya, kesan meyakini Allah bersifat sama. Apa kesan terhadap diri kita sekiranya kita beriman dengan sifat sama Allah, yaitu Allah Maha mendengar? Oke, baiklah. Terdapat 5 kesan meyakini Allah bersifat sama, yang mana Ustazah ambil daripada buku teks Pendidikan Islam tahun 6. Kesan yang pertama ialah menjaga pertuturan dan bisikan hati. Kita perlu sentiasa menjaga percakapan dan bisikan hati kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Nabi bagi tahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik atau diam. Nabi pesan, kita perlulah sentiasa berkata yang baik-baik. Sekiranya tiada perkataan ataupun perkara yang bermanfaat, lebih baik kita diam untuk mengelakkan daripada mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Kesan yang kedua ialah sentiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Allah adalah satu-satunya tempat kita memohon pertolongan. Seterusnya, kesan yang ketiga ialah mengamalkan membaca Al-Quran dan zikir. Kita perlu membaca Al-Quran setiap hari dan berzikir kepada Allah. Contoh zikir yang boleh kita baca ialah Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Kesan yang keempat ialah menjauhi maksiat lidah. Maksiat lidah maksudnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Sebagai contoh, mengumpat, mencela, dan menipu. Jadi kita perlulah sentiasa menjaga percakapan dengan menjauhi maksiat lidah. Kesan yang terakhir ialah hidup kita akan diberkati Allah. Hidup diberkati Allah dan kita akan hidup dengan tenang dan bahagia. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah kita mestilah membuktikan keimanan kepada Allah yang Maha mendengar dengan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya akan berikan kamu latihan. Arahan, baca pernyataan di bawah, kemudian jawab soalan dengan betul.
Oke, pernyataan. Kamu mempunyai seorang rekan yang suka berbohong dan memfitnah. Apakah yang akan kamu lakukan? Berikan dua jawaban dengan betul. Oke, Ustazah ulang semula. Oke, kamu mempunyai seorang rekan yang suka berbohong dan memfitnah. Apakah yang akan kamu lakukan? Oke, sekiranya kamu ada kawan yang suka berbohong dan memfitnah, apa yang perlu kamu buat? Oke, apa yang perlu kamu buat? Ya, Ustazah mau kamu pikir dan berikan dua jawaban dengan betul. Kemudian hantar jawaban kepada Ustazah melalui WhatsApp. Oke, kamu juga boleh memberikan jawaban di ruangan komen. Oke, itu saja untuk hari ini. Ya, Ustazah harap kamu boleh paham apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.